Apa tentang alam dewasa yang susah sangat ni? Macam mana nak siap sediakan diri untuk masa depan? Jawapannya ada pada orang muda di rancangan terbaru Berita Harian OMG Orang Muda Gitu. Selamat datang ke rancangan digital khas oleh Berita Harian OMG Orang Muda Gitu, di mana orang muda akan kongsikan pendapat dan juga idea secara terbuka. Saya Dahlia Zulkifli, wartawan Berita Harian dan pengacara OMG selama 10 minggu. Tanpa membuang masa, bersama saya hari ini ialah Syaz, Raihan dan Wani. Mari kita mulakan sesi icebreaker. Di depan you ni ada soalan, so you boleh ambil satulah dan baca. Okey, boleh. Pilih dulu. Okey, dah lihat soalan you? Mari kita mula dengan Syaz. Bacakan soalan yang you ada. Bila masih kanak-kanak, apakah cita-cita awak? Cita-cita saya untuk jadi seorang fashion designer. Ya, sekarang ni memang saya kerja di dalam bidang fashion, tetapi dia adalah pakaian seragam. Ya, so sikit sebanyak memang adalah termasuk dalam cita-cita ni daripada kecil. Bagi Raihan pula. Okey, soalan saya adalah apakah rumah idaman awak? Wow, okey. Kan? Okey, sekiranya kalau saya ada banyak duit, tentu sekali saya nak duduk rumah banglo, ada kereta mewah, ada swimming pool. Hari-hari saya terjun ke dalam. Wani pula. Soalan saya adalah apakah kerja pertama awak? Okey. I was a waitress bila umur saya 17 tahun, tengah menunggu keputusan. Itulah kerja pertama saya, waiting tables. Sekarang kami akan mulakan perbincangan topik hari ini, iaitu adulting atau memasuki alam dewasa. Kami sering mendengar adulting is hard. Anda rasa tak begitu? Saya setuju. Saya setuju. Semua orang ada arah tujuan masing-masing. So they will go through a different set of hurdles in life. Ada yang mungkin mengalami pelbagai jenis stres lah, keluarga ataupun anak-anak ataupun kerjaya. Lupa nak bayar bil semua. Itu Adulting, ya, bil. Can be adulting also. Itu penting tak? Passion ataupun minat dalam kerjaya atau tak perlu? It really depends on individual. Okay. Sebab kalau you are the kind that macam nak separate your daily life and your passion, so meaning macam you masuk kerja pukul 9, you balik pukul 5 and then you have a passion outside of work, then I think it's possible. Syaz ni sangat bertuah untuk menceburi minat. Bukan semua orang dapat peluang yang sama. Boleh kongsikan kenapa you ingin menceburi passion you atau minat you lah? Kalau kerjaya awak tak ada kena-mena dengan awak punya passion, dia boleh menjejas lah. Boleh very menjejas lah. So nak kena ada motivasi tu untuk bekerja. Bagi you pula Raihan, ada tak masa untuk you macam menceburi minat you ke? I couldn't make it to Masscom. So saya kena tukar haluan. Waktu mencari passion yang ada tu sebagai seorang yang suka bercerita, yang suka berbual, jatuhnya juga kembali di mana saya dapat memberi fitness and nutrition talk. Passion tu untuk sharing ada, education ada, tapi mungkin cara lain lah. I graduated from Masscom. Tapi my full-time job tak ada kena-mena pun dengan what I graduated from. So I was in accounting for 8 years. Lepas tu I pergi to the relocation industry that I'm in. So I've never had the opportunity to use my Masscom certificate full-time. Minat lebih penting atau gaji yang lumayan? Dapat dua-dua best juga kan? Kan kalau dapat dua best juga You kan? cannot have the best. Yeah, correct. I started off as a nutritionist. Saya dapat rumah tangga, dah ada rumah. Jadi tanggungjawab tu berat. Saya tahu kalau saya teruskan mungkin tak akan dapat as equivalent to my macam kawan-kawan yang daripada engineering, business and all that kan. Jadi saya decided pindah ke business development pula. So it was a big switch. Sekarang saya dalam bidang digital transformation. Jadi again, saya lompat lagi. Sebab bagi saya I cannot stay at one put. I think the question comes back is, adakah saya berminat dengan apa yang saya buat? Yes, at least ada minat lah. Bayangkan kalau apa yang saya kerja ni saya tak suka. Hari-hari pergi kerja dengan muka gitu. Saya adalah seorang ibu kepada 4 anak. Hari-hari saya balik kerja, kadang-kadang penat pun saya tengok muka diorang kan. Saya tahu that diorang adalah sumber inspirasi saya untuk bekerja lebih keras dan kuat. It's harder for me sebab saya ada tanggungan sendiri. Jadi saya tak boleh just take the leap of faith and jump and do passion.
So I am still trying to fight my way to when saya boleh buat Sama-sama. my passion as a full-time thing. Ada sebahagian ibu bapa yang menerapkan mesti ada gaji yang lumayan untuk memastikan hidup kita lebih senang. Betul tak? Generasi parents kita, to them, you need to have a full-time job. To them, freelance is tak ada gaji. Ayah saya, dia prefer kalau saya dapat kerja yang tetap, yang saya boleh kerja 20 tahun kemudian. Because it's Then the the old... pension money. Sebab dia, It's like the the old... Tapi sekarang zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Kadang-kadang ibu dan bapa saya tidak faham apa yang saya lakukan. Apakah arah tujuan saya. Saya cuma beritahu diri saya tak apa. Buat yang terbaik, buktikan pada mereka apa hasilnya. Jadi baru mereka akan berubah fikiran. Macam, oh, ini rupanya hasil anak saya gitu. Jadi dia akan rasa lebih macam, oh dah nampak hasil kan. Baru ada semangat. Okay, dengan alam kedewasaan, kita tahu kita akan mengalami pelbagai cabaran. Kita juga akan rasa tekanan lah. Bagaimana anda menangani emosi, tekanan atau apa-apa bila anda serabut? Saya seorang yang suka luahkan benda. Saya tak boleh simpan benda, tak boleh pendam. Saya Saya internalize. internalize. Ya, saya tak boleh. Saya Must express to mesti move on kena and express. yes, correct. Kalau tak nanti rasa macam there's something tau. Macam There's something tersekat. tersekat. So saya nak kena cakap. Ya. So pada saya ada kebaikan dalam tu lah. Mungkin Syaz dan Wan ni pun ada macam hobi di mana kita cari satu avenue untuk macam lepaskan geram lagi tu. Macam saya suka exercise. So, saya perasan kalau saya stres saja saya nak exercise. Saya suka mengemas lah maybe. Masa tengah mengemas tu boleh hilangkan kita Dia punya- macam how to compartmentalize Ya, your macam thoughts Marie and Kondo. organize. Sampai kudo ya. Last year, I took up Muay Thai. So you let it all out, macam vent it out. Yes, correct. I think dari sini kita boleh lihat yang semuanya ada avenue to express. So kita kena cari satu jalan penyelesaian lah. Sama ada berbual, kalau tak berbual pun mungkin akan think about apa kita boleh buat selepasnya. Sokongan apa yang penting untuk anda mengharungi alam kedewasaan? Bagi setiap individu harus ada sokongan yang rapat. Apa-apa sekali jadi pun saya tahu saya boleh berbual dengan seseorang. Sebab walaupun kawan tu tidak berbual sangat dengan kita tapi sekurang-kurangnya dia ada macam macam mana, how are you, okay tak, macam mana. Jadi at least macam rasa kurang tekanan sedikit berbandingkan dengan tak ada orang yang kita boleh berbual. Setiap minggu kami akan menjemput pakar khas yang akan kongsikan pandangan mereka tentang topik OMG. Mari kita dengar pakar hari ini tentang alam dewasa. Assalamualaikum, nama saya Hafiz Kasman, co-founder dan COO of startup Kinobi. Saya ingin berkongsi dua tip penting untuk mengharungi alam kedewasaan ataupun lebih dikenali sebagai adulting. Apa yang efektif buat saya? Pertama, give one thing more each year, dan kedua, learn one thing more each year. Pertama, give one thing more each year ataupun menyumbang kembali. Kita boleh beri kepada keluarga, kawan-kawan ataupun kepada masyarakat. Contohnya, saya sendiri mula menyumbang sewaktu saya masih seorang pelajar di SMU. Waktu itu, I was doing paid internships dan saya haskan sebahagian dari duit gaji itu dalam $50 setiap bulan untuk giving.sg. Dan beberapa tahun lalu, saya juga membuat niat untuk volunteer di Mendaki Club. Kedua, learn one thing more each year. So di sini ada bermacam cara. Ada boleh belajar sesuatu yang baru, mempertingkat kemahiran yang sedia ada, ataupun belajar menerusi mengambil inisiatif di tempat kerja. So contohnya tahun ini saya ambil keputusan untuk belajar cara penulisan formal dalam bahasa Indonesia kerana saya fikir ia betul-betul penting. Pada tahun 2023, saya akan berada di Indonesia sepenuh masa untuk menguruskan perusahaan saya. Ada banyak lagi contoh lain di mana seseorang boleh mempertingkatkan diri demi kemajuan. Yang penting, kita terus memperkembangkan pengalaman dan pengetahuan. Dengan give one thing more each year dan learn one thing more each year, just these two things, sebenarnya kita akan terkejut dengan hasilnya atau outcome-nya dalam masa panjang. The hope is for us to grow exponentially dan dalam masa yang sama buat perubahan positif dalam hidup kita dan juga orang-orang yang lain. Give one thing each year, learn one thing each year. Tips-tips yang sangat bermanfaat. Terima kasih Syaz, Raihan dan Wani kerana meluangkan masa dengan saya hari ini. Jangan lupa saksikan rancangan OMG jika anda ingin tahu topik-topik menarik tentang orang muda. Teruskan bersama OMG!